Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 21 Oktober bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kontraktor bagi pakej projek Baik Pulih dan Naik Taraf Jalan Kota Samarahan, Sadong Jaya dalam daerah kecil Sadong Jaya di bawah program Jalan Pesisir Sarawak diminta menyediakan catch-up plan yang berkesan. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi, ini kerana tahap kemajuan pelaksanaan kerjanya yang jauh ketinggalan daripada jadual yang ditetapkan. Datuk Julaihi Narawi berkata tahap kemajuan kerja lapangan di jalan terlibat ketika ini hanya 2.2% berbanding 41% dalam jadual yang ditetapkan. Bagi tujuan itu, katanya, kontraktor berkenaan diingatkan untuk mengambil tindakan segera serta memantau rapat pelaksanaan kerja-kerja lapangan yang jauh tertangguh itu serta tidak hanya menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada pihak subkontraktor semata-mata. Pihak kontraktor juga diwajibkan untuk menghantar laporan kemajuan projek secara mingguan kepada unit jalan pesisir dan jalan utama kedua. Jabatan Kerja Raya Sarawak memandangkan ia boleh disifatkan sebagai projek tenat. Saya nak tekankan juga di sini bahawa laluan jalan pesisir di situ menuju ke Pangkalan Feri Batang Lupa, Pangkalan Feri Subuyau Triso dan seterusnya. This is the only laluan jalan pesisir yang ada di situ. Maknanya trafik frekuensinya adalah tinggi. Datuk Julaihi berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan pakej projek berkenaan semalam. Pakej projek Baik Pulih dan Naik Taraf jalan tersebut adalah sepanjang 11.23 km mula dilaksanakan pada 2 Mac lepas dengan anggaran kos RM14.32 juta. Untuk rekod, pakej projek itu merupakan antara 30 pakej naik taraf atau Baik Pulih Jalan Pesisir Sarawak dengan panjang jalan secara keseluruhan ialah 331 km. Projek Perumahan Rangau Valley Limbang kini giat dilaksanakan. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, pelaksanaan projek itu bagi menggantikan Perumahan Rangau yang terbiar sejak 10 tahun lalu. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, bagi fasa pertama ini, sebanyak 128 unit rumah akan dibina melibatkan 102 unit teres 2 tingkat dan 26 unit lagi rumah berkembar 2 tingkat yang dijangka siap pada April 2024. Rumah ini memang rumah kos sederhana dan kos semasa. Dia rumahnya lebih besar, lebih desain lebih cantik, lebih besar, dan kos semasa untuk sebuah rumah di antara 120,000 hingga 140,000 kan. The current cost, dia berbanding dengan dahulu 60 to 90. Jadi konsepnya amat menguntungkan pemilik rumah, iaitu mereka kalau yang bersetuju pindah, mereka tidak membayar apa-apa. Dia pindah rumah saja dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau mereka membuat pinjaman, loan itu akan disambung lah. Akan disambung. Kalau yang tak ada pinjaman, dia tak ada masalah lagi lah. Beliau memberitahu pemberita selepas membuat tinjauan ke tapak projek Perumahan Rangau di Limbang. Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman berharap pihak kontraktor dapat menyiapkan mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM merancang menubuhkan pasukan keselamatan dan penyelamat air di Sarawak dalam masa terdekat untuk mengatasi insiden penyelamatan dan pemulihan air. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, penubuhan pasukan keselamatan dan penyelamat air atau Safety Water and Rescue Team SWAT di Sarawak ekoran kes kehilangan nyawa melibatkan kawasan perairan.
Datuk Seri Muhammad Hamdan menambah ini juga berikutan kawasan Sarawak yang luas dan besar serta mempunyai banyak lokasi hotspot yang telah dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi untuk insiden lemas. Setakat bulan Julai lalu, jumlah kes lemas dilaporkan di Sarawak ialah 28 kes yang membabit insiden di sungai, air terjun dan tasik. Datuk Seri Hamdan memberitahu bahawa data kes lemas direkodkan JPBM seluruh negara adalah 450 ke 500 kematian akibat lemas dalam setahun berbanding kes kematian kebakaran. So our data alone is about 4 to 5 times of a victim in fire. So it's a very serious. And Sarawak contribute one of the big data there, of the statistics there. Whole Malaysia. In the whole Malaysia. So they have quite a number of hotspots. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 93 penerima anggota bomba dan 20 orang penerima dengan pingat kebesaran jabatan di Miri. Manakala 3 pemimpin tempatan juga menerima pingat kebesaran jabatan kerana peranan mereka membantu bomba Sarawak semasa menepani COVID-19, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Golongan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin kini layak menerima dos penggalak. Menurut infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kriteria ini melibatkan individu yang merupakan penerima vaksin jenis Sinovac dan Pfizer. Ia adalah bagi individu yang melepasi tempoh 3 bulan dari tarikh dos kedua bagi jenis Sinovac dan 6 bulan bagi vaksin jenis Pfizer. Warga emas yang memenuhi kriteria itu disaran untuk menghubungi klinik swasta yang terlibat atau klinik kesihatan berhampiran untuk membuat janji temu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam mencatatkan sebanyak 767 kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Sarawak meningkat kepada 233,740 kes. Daripada jumlah kes baharu yang direkodkan itu, hanya 1.43% atau 11 individu dikategorikan di bawah 3, 4 dan 5, manakala selebihnya merupakan kes kategori 1 dan 2 yang tiada gejala atau bergejala ringan. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sekretariat JPBN turut merekodkan 15 kes kematian akibat COVID-19 yang tertunggak sejak 11 hingga 19 Oktober 2021. Ia melibatkan individu berumur lingkungan 46 hingga 86 tahun dan kesemua mangsa mempunyai sejarah komorbid. Satu kluster baru juga dikenal pasti iaitu kluster institusi pendidikan di Jalan Matang, Kuching, melibatkan 28 individu daripada 100 orang yang disaring didapati positif termasuk kes indeks. Ini menjadikan jumlah kluster aktif meningkat kepada 45 kluster. Dalam pada itu, JPBNS telah menerima cadangan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS bertujuan menambah baik tata cara kemasukan pengembara ke Sarawak hasil daripada kajian semula ke atas situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Menurut Sekretariat JPBN, JKNS bercadang kemasukan bukan warga negara dan warga negara yang bukan berasal dari Sarawak serta masih perlu membuat permohonan kemasukan melalui Enter Sarawak kecuali mereka yang bekerja atau menetap di Sarawak dan mempunyai tujuan kemasukan jelas serta alamat menetap mudah diperolehi. Maklumat sejarah pergerakan dalam Enter Sarawak bagi mereka yang tidak menetap di Sarawak akan memudahkan pengesanan kontak agar langkah kawalan dapat diambil dengan cepat. Justru JPBNS mengambil maklum cadangan teknikal itu dan bersetuju untuk menguatkuasa penambahbaikan ke atas tata cara kemasukan ke Sarawak yang telah diumumkan dalam kenyataan media JPBN pada 16 Oktober lalu. JPBNS menjelaskan bahawa tata cara kemasukan ke Sarawak yang terkini adalah bertujuan memudah carakan kemasukan ke Sarawak khususnya bagi warga Sarawak dan individu yang menetap di negeri ini selain mengurangkan risiko penularan COVID-19.
Seramai 20 ibu tunggal serta golongan memerlukan yang juga merupakan rakan Sarawak FM disantuni dalam program siaran langsung khas Cinta Luar Biasa bersempena sambutan Maulidur Rasul. Program radio selama 1 jam yang diterbitkan oleh penerbit rancangan Uji Murni itu diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching semalam, merupakan kerjasama antara Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak dan Yayasan Dakwah Islamiah Yadim. Ia mengetengahkan pelbagai pengisian termasuk nyanyian dan ceramah ringkas bertujuan mengimbau sejarah pengorbanan Nabi Muhammad. Turut hadir menyerikan program berkenaan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof, Pengarah Yadim Awang Dul Hadi Awang Mat dan Ketua Penolong Pengarah Siaran Radio RTM Meryl Chungat. Dalam program itu, sumbangan berbentuk bakul makanan diberikan kepada ibu tunggal dan golongan yang memerlukan selain pemberian kerusi roda kepada 6 rakan Sarawak FM yang kurang upaya. Ia merupakan sumbangan daripada Yadim dan Sarawak Energy Berhad. Di Miri, seorang lelaki tempatan yang disyaki terlibat sindiket pengedaran dadah ditahan Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Hakemal Hawari, lelaki terbabit yang berusia 29 tahun ditahan kira-kira pukul 11.20 pagi di sebuah bengkel di Jalan Datuk Muib, Miri. Seterusnya ke lokasi lain, aktiviti itu dijalankan di sebuah rumah di Kampung Pangkalan Lutong, Miri. Dedah SCP Hakemal hasil serbuan menemukan ketulan-ketulan lusinar di dalam paket plastik disyaki dadah jenis metafetamin seberat 8.26 kilogram dengan nilai anggaran RM314,400. Anggaran nilai keseluruhan barang kes telah bernilai RM314,400. Suspek ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau bercakap dalam sidang media berhubung tangkapan berkenaan di Bilik Mesyuarat IPD Miri, juga mendedahkan sebuah kenderaan turut disita. Sekian berita pagi Sarawak edisi 21 Oktober. Kekal patuhi SOP, tahniah kepada anda yang berjaya menyaut seruan untuk pengambilan lengkap vaksinasi yang sahih di berita RTM. Sehingga jumpa lagi, salam hormat, Assalamualaikum.